Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Laili dalam Matematik KSSM Tingkatan 5, Bab 4, Matematik Pengguna, Percukaian, Bahagian 4. Jadi pelajar, pada hari ini kita akan sambung untuk standard pembelajaran 4.1.3 iaitu mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Jadi sekiranya awak dapat menyelesaikan topik ini ataupun standard pembelajaran ini, insya-Allah awak akan dapat memperolehi titik 4 dan titik 5. Jadi yang pertama sekali, apakah itu cukai jalan? Cukai jalan yang dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemiliknya. Pada kebiasaannya, cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjinnya. Jadi pelajar boleh merujuk muka surat 111 contoh 6. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Okey, jadi awak kena alert dengan soalan kalau ada Sabah Sarawak ataupun Semenanjung sebab dia punya kadar cukai itu berbeza. Tetapi awak jangan risau, biasanya dia akan beri kita dia punya jadual lah. Jadi kita tengok dekat sini kapasiti enjin, kadar cukai jalan, kadar asas dan kadar progresif. Jadi kalau dia 151 cc hingga 200 cc, kadar asas adalah RM9 dan dia akan meningkatlah mengikut cc kenderaan tersebut. Jadi Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260 cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Jadi dekat sini kalau 260 cc ni berada pada unjuran yang ni 251 cc hingga 500 cc. Jadi kadar bayaran dia RM30. Jadi kita terus ambil je lah. Cukai jalan motosikal untuk 260 cc adalah RM30. Seterusnya kita tengok contoh 7. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Tengok dekat soalan ni dia beritahu dekat Semenanjung. Jadi dekat sini ada kapasiti enjin, kadar cukai jalan, kadar asas dan kadar progresif. Okey, apa kadar progresif ni? Maksudnya dia tengoklah penambahan bagi setiap sisi. Tengok pada dia punya apa yang telah ditetapkan pada setiap unjuran tersebut. Jadi kalau kita tengok dekat sini 1000 cc dan ke bawah kadar asasnya adalah RM20. Okey, dan seterusnya. Okey, jadi Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859 cc dan 1997 cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Jadi yang pertama untuk cukai jalan bagi kereta 859 cc, dia tulis kat sini RM20. Mana dapat RM20? Kita terus je ambil dekat sini. Sebab 1000 cc dan ke bawah kan RM20. Jadi tulis je kat sini RM20. Untuk cukai jalan bagi sisi cukai jalan kereta bagi sisi 1997, okey, dia berada di sini yang terakhir ni. Dekat sini kan. Jadi dia punya kadar asas adalah RM280. Okey, so RM280 tambah dengan 1997 tolak 1800. Okey, yang ni kita nak dapatkan yang nilai yang ni lah. Kadar progresif dia berapa? Yang melebihi 1800. Jadi kita nak darabkan dia dengan 50 sen. Jadi bila kita tolakkan, kita akan dapat 197 darab dengan 50 sen. Jadi nilai dia adalah RM98.50. Jadi kita tambahkan dengan kadar asas tadi iaitu RM280. Jadi cukai jalan kereta untuk yang sisinya adalah 1997, Alan kena membayar RM378.50. Okey, seterusnya pengiraan untuk cukai pintu. Kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan.
Jadi jumlah cukai pintu adalah bersamaan dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey, nilai tahunan ni kita tengok dekat buletin ilmiah ni merupakan anggaran sewa bulanan didarabkan dengan 12 bulan. Okey, jadi nilai tahunan atau taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Jadi kita boleh tengok contoh 8. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580 dan kadar cukai pintunya ialah 5%. Jadi hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Jadi kita rujuk pada formula yang tadi, iaitu kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Jadi kadar yang ditetapkan adalah 5%, nilai tahunan adalah 6,580. Jadi kita darabkan dua-dua ni. Nilainya untuk setahun adalah RM329 setahun. Tetapi soalan dia nak setiap setengah tahun, maka nilai ni kita bahagi dengan 2. Jadi untuk setengah tahun, Mariani perlu membayar RM164.50. Okey, seterusnya, cukai tanah. Kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit, keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Jadi untuk mengira jumlah cukai tanah, kadar cukai tanah setiap unit keluasan didarabkan dengan jumlah keluasan tanah. Okey, so ini contoh 9. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Jadi jumlah cukai tanahnya adalah kadar cukai tanah setiap unit keluasan didarabkan dengan jumlah keluasan tanah. Jadi kadar cukai tanah untuk soalan ini adalah 43 sen didarabkan dengan 130 meter persegi. Jadi bayaran yang perlu Encik Hamid bayar untuk setahun adalah RM55.90. Untuk cukai yang terakhir yang kita akan pelajari bagaimana nak mengira pada hari ini adalah cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Jadi kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza, iaitu 5%, 10% atau kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan, manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. Jadi kita tengok sini contoh 10. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Jadi Sofia ni tidur 2 malam dalam hotel Selesa dengan kadar bayaran adalah RM240 semalam. Okey, tetapi untuk hotel dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadi RM240 kita darab dengan 2 malam dan kita darab juga dengan 6%. Jadi jumlah yang perlu dibayar untuk cukai. Okey, cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia adalah RM28.80. Okey, jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak awak buat latihkan diri 4.1C muka surat 113, soalan 1A dan 1C, 2A dan 2C, seterusnya soalan 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi siapkan tugasan anda dan hantar bukti kepada cikgu untuk cikgu catatkan tahap penguasaan awak. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.